أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersiaran pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz untuk siaran 9 Rabiul Awal 1443 Hijri bersamaan dengan Sabtu 16 Oktober 2021, dan kita ikuti sambungan insya-Allah pada pagi ini untuk tafsir dan tarannum surah Fussilat ayat 29 hingga ayat yang ke-32. Dan alhamdulillah, sebagaimana biasa, panelnya masih sama seperti semalam, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, handsome seperti biasa. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dan semestinya Ustaz, para penonton tidak sabar-sabar untuk bersama dengan Fadhil Ustaz dan juga kita semua untuk perkongsian ilmu kita pada pagi ini, dan tidak lengkap seandainya tidak ada sebarang persoalan daripada para penonton. Jadi untuk itu saya menyeru dan juga mengajak kepada ibu-ibu, ayah-ayah para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi talian 03 7726 1603, ataupun paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, tinggalkan soalan dan komen anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan Al-Fadhil Ustaz, sebagaimana biasa kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan tarannum yang mana akan dipimpin oleh Fadhil Ustaz. Jadi sama-sama kita hayati muqaddimah dan juga lantunan ayat suci Al-Quranul Karim daripada Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ajma'in. Alhamdulillah, asyukrulillah. Terima kasih Dai Anas kita yang segak, masya-Allah, tabarakallah pagi ini. Terima kasih sangat-sangat kepada penerbit kita yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, kru dan abang-abang kameraman yang bersemangat di hadapan ini, masya-Allah, tabarakallah. Dan Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini hari Sabtu, ceria-ceriakan diri kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita akan terus ke surah Fussilat. Surah Fussilat, juzuk yang ke-24, surah yang ke-41, muka surat 479. Kita akan mula dari ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32, insya-Allah. Bersedia ya, buka Quran insya-Allah. Dan ingat ya, satu motivasi sebelum kita baca Quran, kata Nabi, iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu semua akan Al-Quran, fa innahu, maka sesungguh-sungguhnya Al-Quran yang kamu baca itu, ya'ti yaumal qiyamati, dia pasti akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, pertolongan, bantuan, dan juga membela para pembacanya. Amin. Jom kita baca Quran, dan para ulama bersepakat bahawa melihat tulisan di mushaf Al-Quran pun telah menghadirkan redha dan kebajikan di sisi Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Insya-Allah, seperti biasa kita mulakan dengan tarannum ataupun maqam bayati, dan diikuti dengan pagi ini maqam Hijaz
dan insya-Allah jika sempat kita masuk sedikit maqam Nahawand. Sedia semua? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم
Alhamdulillah, kita selesai membaca ayat 29 hingga ayat 32 dari surah Fussilat. Mari kita lihat beberapa ahkamut tajwid sedikit sebagai satu pencerahan juga kepada kita agar kita tidak melakukan kesilapan. Saya tadi terkhilaf pada kalimah adallana, ya, tertinggal huruf alif. Maka di situ kita kena baca adallana, bukan adallana. Terkhilaf dengan kalimah yang lain pada ayat yang lain di surah yang lain. Hadirin rahimakumullah, di situ ada satu hukum tajwid, Rabbana arina. Di situ namanya mad jaiz munfasil ataupun mad munfasil. Harus kita membaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Pun begitu, kita perlu mendalami lagi ilmu tajwid dan mengetahui ilmu qiraat dan mengetahui wajah bacaan kita. Paling penting untuk kita pelajari dan hadam ialah menyebut huruf dad. Ramai yang sebut dad, ini ada yang jadi dod, ya. Bod pun ada, zad pun ada, ya. Dia huruf yang ada istitalah, kita simpan angin dan kita lepaskan. Itu sedikit pengetahuan untuk kita ambil bagi pencerahan dan untuk kita sampaikan kepada yang lain. Jika kita lihat pada ayat yang ke-29, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami 2 golongan yang telah menyesatkan kami, iaitu golongan jin dan manusia, agar kami boleh meletakkan kedua-duanya di bawah telapak kaki kami dan supaya menjadi yang paling bawah, yakni yang paling hina. Ayat yang ke-30, sesungguh-sungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu berasa sedih hati. Bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat yang ke-31, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam syurga itu, kamu mendapat apa sahaja yang kamu inginkan dan yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah, tabarakallah. Di sini untuk muqaddimah awalan, untuk kita pergi pula dari terjemahan kepada tafsir. Jika kita merenung ayat yang ke-29, bukan sekadar merenung kosong, ya, merenung sampai menembusi ke belakang kitab mushaf Al-Quran tapi tak dapat pengajaran, itu satu yang merugikan. Ayat yang ke-29, orang-orang kafir, iaitu orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menolak iman, ya, yang tidak memperakui Islam sebagai agama yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat, ya. Mereka ini memang lucu, bukan agak lucu, ya. Memang sangat-sangat menjengkelkan. Kerana mereka berkata kepada Allah, sanggup mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan kami. Oh, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami. Ya, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala juga, bukan ada yang lain. Bukan ada yang lain. Ya, jika ditanya siapa Tuhan kamu, mereka akan berkata Allah. Apa mereka berkata? And those who disbelieve will then say, our Lord, show us who those who mislead us of the jinn and man, so we may put them under our feet, that they will be among the lowest. Mereka tak beriman pada Allah, tetapi nak menyalahkan 2 makhluk lain, iaitu jin dan manusia. Allah. Dan mengharapkan Allah berlaku ihsan dengan segala perlakuan mereka yang menjadi penderhaka kepada Allah.
insya-Allah kita Allahu Akbar. mukaddimahkan dulu ayat 29 dan saya nak serahkan kembali kepada dai Anas kita. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Satu lantunan ayat suci Al-Quranul Karim surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Insya-Allah kita akan ikuti sambungannya selepas ini Ustaz. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara topik pada hari ini, tafsir dan tarannum serta tadabbur surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab, dan telah pun kita dengarkan lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim surah Fussilat seperti tadi yang masya-Allah tabarakallah cukup luar biasa, dan disertakan oleh Fadhil Ustaz sedikit teguran terhadap ilmu tajwid Ustaz untuk renungan kita bersama. Dan Ustaz telah pun ada bersama kita soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan pada pagi ini. Hasnuin Wahid bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-29. Soalannya Ustaz, bukankah dua golongan itu adalah diri mereka sendiri, yakni orang-orang kafir yang mereka sendiri tidak mengetahuinya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Sekian. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saudara Hanoin Wahid ya. Saya ketawa kecil itu kerana satu, lucu dengan orang-orang yang kafir. Pun begitu, sebenarnya kita bimbangkan diri kita sendiri. Takut kita terjerumus ke jurang kebinasaan, di mana mereka orang-orang kafir itu lupa bahawa merekalah yang sesat, merekalah yang sesat. Dan soalan yang ditanyakan oleh saudara Hanoin Wahid itu ada tepatnya, bukan sekadar betul tapi tepat. Dia betul dengan tepat ni dia lain. Dai Anas, dulu pensyarah kami, saya masih ingat lagi, Yang Mulia Profesor Raja Syahrudin, seronok belajar dengan dia. Waktu itu saya belajar logistik management. Dia kata setiap jawapan betul, tapi darjah betul itu berbeza-beza, kata dia. Darjah ketepatan Ustaz? Nah, bukan darjah betul. Darjah betul? Darjah betul. Oh, okey. Tapi jika kita jawab seperti mana skema jawapan, dia akan sebut tepat. Subhanallah. Tepat. Dia kata mungkin betul anda itu 1%, 99-nya tidak tepat. Jadi hadirin rahimakumullah, yang ini yang kita bimbang sebenarnya. Bila melihat kepada soalan Hanoin Wahid tadi, bukankah dia kata golongan kafir itu yang menyatakan, yang menyesatkan mereka itu adalah jin dan manusia, itu sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Jawapannya tepat. Kerana yang berkata itu juga adalah jin dan manusia. Dan ingat di situ bila mereka berkata arinal ladzaini adallana. Jangan keliru, bukan arinal ladzina. Arinal ladzaini. Tunjukkan kepada kami, dia kata, orang-orang, iaitu dua jenis bangsa, makhluk, yang mana mereka itu telah pun kedua-duanya menyesatkan kami daripada bangsa jin dan juga bangsa manusia. Dan dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh Allah kata walaqad dzara'na, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kami akan lemparkan, humbankan ke dalam neraka, minal jinni wal ins, daripada golongan jin dan manusia. Antaranya kata Allah Subhanahu wa taala lahum qulubun
la yafqahuna biha. Pada mereka itu ada qalbu. Allah. Bukan sekadar qalbu itu hanya berdegup, ya. Tetapi di situ ada memori. Jika kita belajar ilmu sains, dalamkan sikit dalam ilmu biologi, lagi dalam mengaji tentang sistem kardiovaskular, kita akan dapati di jantung kita itu ada sel-sel memori. Quran tidak pernah ada yang tidak tepat. Bukan otak saja. Bukan otak sahaja ada memori, tapi di jantung ada sel-sel memori. Masya Allah. Dan jantung ini kita boleh kawal tak dia punya rentakan dia? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, ya, kerana dia tindakan refleks, ya, berlaku dari satu bahagian otak nama medulla oblongata. Belajar benda-benda yang sebegini, kita akan menyebut subhanallah, maha agung Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau yang lihat ni para ahli fisiologi, ya, ahli yang mengetahui tentang ilmu biologi, ilmu kardiovaskular, kalau saya salah tolong betulkan. Ini ilmu yang masih saya ingat dan saya selalu sebut untuk kita amalkan. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, mereka lupa, kita ni selalu lupa. Kerana itu disuruh kita cerminkan diri, bukan sekadar kita melihat cermin di hadapan, bahkan perlukan sahabat seperti Da'i Anas kita, ya, untuk melihat diri kita dan memberikan teguran dan membetulkan kita. Kerana itu saya tidak pernah malu untuk bertanya kepada anak-anak sendiri. Abah baca tadi betul tak? Ada tak hari ini yang Abah silap? Kalau Abah silap, tegur Abah, minta maaf, ya. Kita tak boleh ego, tak boleh sombong, tapi sebut senanglah, ya. Nak menjiwai, menjasadkan. Mungkin perkataan itu tak berapa tepat, tapi saya mohon izin untuk guna menjasadkan, ya, agar kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang qanaah, orang yang sedar bahawa ada lagi yang maha tinggi melebihi segala-galanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar sesuatu, jangan cepat menyalahkan orang lain, tapi cerminkanlah dahulu diri kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Sesungguhnya ilmu itu sangat dekat kepada orang yang tawaduk, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Tetapi jauh daripada orang yang takabur. Ya. Itu kata ulama, Ustaz menyebutkan, antaranya Al-Imam Ibn Wardi rahimahullah. Baik, dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi dengan izin Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita, Al-Ali Ali, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam ayat yang ke-29 surah ini dinyatakan tentang permintaan orang-orang yang kafir untuk melihat dua golongan daripada jin dan manusia yang menyesatkan mereka. Apakah jawapan yang diterima oleh mereka daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Dan kita nak berehat seketika Ustaz. Nantikan jawapan dan juga kupasan soalan tersebut. Terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita pada surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32, dan masih lagi setia bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Umar Jab. Dan Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk terus mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan untuk topik kita pada hari ini. Hubungi di talian yang tertera di kaca TV anda 0377261603, atau paling mudah tinggalkan komen anda, soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan
mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita nak raikan soalan dan jawapan kepada persoalan yang diajukan sebentar tadi Ustaz Al-Ali yang bertanya tentang ayat yang ke-29. Jadi golongan yang diperlihatkan itu adakah ataupun jawapan yang mereka terima daripada permohonan mereka itu? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Hadirin rahimakumullah. Sungguh orang-orang kafir ini bukan hanya sekadar di dunia mereka tidak mempunyai akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi menunjukkan bahawa mereka itu dengan izin ya meminjam daripada sahabat saudara kita seberang. Bahasanya menyebut sungguh goblok. Allahu Akbar. Masya Allah. Kerana mereka sanggup di hadapan Allah berbicara nak menginjak-nginjak orang-orang dan jin-jin yang telah menyesatkan mereka. Ya, apa kata mereka? Naj'alhuma, kami nak jadikan mereka berdua, kelompok jin dan manusia itu, tahta aqdamina. Oh, nak letak di bawah telapak kaki kami. Ya. Allah. Liyakuna minal asfalin, untuk kami hinjak-hinjak mereka. Lupakah jawapan kepada permintaan mereka ini? Hadirin rahimakumullah, Allah nyatakan dalam surah An-Naba, ya, surah cerita tentang berita, cerita tentang berita. Surah An-Naba ini surah yang ke-78, ya, ayat yang ke-38. Ini jawapannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Allahu Akbar. Siapa yang berani sedangkan ruh ataupun Jibril dan malaikat-malaikat yang berdiri bersaf-saf di hadapan Allah yang maha besar itu, tak seorang pun yang berani buka mulut kerana takut kerana Allah. Tapi kenapa orang kafir? Ya Allah, janganlah kami ini tergolong dalam kelompok golongan kafirin ini. Ya Allah, janganlah ya Allah. Mereka tidak malu di hadapan-Mu, ya, hadapan majlis Tuhan. Nak pijak orang tu, nak berkelahi, nak berdendam-dendam lagi. Tak ada gunanya. Kerana kata Allah, yauma yaqumur ruh wal malaika, the day that the spirit and the angels will stand in rows, mereka berdiri dalam saf-saf. La yatakallamuna, seorang pun tidak akan mampu untuk berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali mereka yang mendapat izin Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala kata bicaralah, bercakaplah, barulah waktu itu mereka mampu. Wa qala sawaba, Allahu Akbar, and he will say what is correct. Allah akan beritahu ini betul, ini salah. Jawapan untuk orang kafir itu, Allah akan menyebut kamu berdusta bukan hanya di dunia, tapi kamu sanggup menyatakan kedustaanmu di hadapanku. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Satu bingkisan yang cukup menjentik jiwa kita, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita daripada menjadi golongan yang sedemikian. Amin, insya-Allah. Dan di talian pada ketika ini Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil kita, Mamu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na'i dan Ustaz dan kru-kru semua memodoalah Tuhan bagi panjang umur, bagi murahkan rezeki kat semua sekali. Amin. Mama doalah kat Dina adik sini ni. Ni. Dan bagilah sehat badan-badan Ya, ya, amin. Semua bagi minta pada Tuhan. Tapi mamu percaya pada Tuhan, mamu minta pada Tuhan. Tapi kadang-kadang tu mamu pun pergi jadi leona. Tak percaya pula balik, pergi percaya kat orang pula balik, tak percaya kat Tuhan pula balik. Tapi pasal apa buatan mamu ni lagu tu?
pasal apa yang jadi manusia mamu ni, jadi lagu tu punya Ya, ya. perangai. Baik. Duk bercaya semayang, minta pada Tuhan, semua minta. Tapi tiba-tiba kita pikuk lain pula. Baik. Dia berasap lah, yang tu lah minta, yang tu minta. Ini kat lain orang. Tapi Allah kita Akbar. duk semayang. Pakai semua elok. Tapi miring lagu tu. Ya. So, soalan mamu tolong nasihat kat mamu. Ya, Dan insyaAllah. semua kaum korang mamu lah. Tolong nasihat, jangan buat perangai lagu tu. Percaya Tuhan, percaya dah habis-habis. Ya. Jangan buat perangai lagu nama mamu ni. Yang tu lah soalan mamu, doa-doa kat mamu. Amin, Tetapkan insyaAllah. iman kat mamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Masya-Allah. wabarakatuh. Tabarakallah. Satu soalan yang cukup luar biasa dan juga luahan rasa daripada Mamu Hanifah, keteguhan dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling utama, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Karim. Soalan Mamu ini secara impromptu. Ya. Mamu tak pernah buat teks soalan nak tanya sefaham saya. Ya. Daripada bicara manusia itu kita tahu dia merancang ataupun datang secara spontan. Ya. Sebetulnya dan setepatnya, ini betul, 100% tepat. Allah berikan jawapan dalam ayat yang ke-30. Kita baru nak bicara ayat 30, Mamu dah tanya. Bila Mamu kata nasihatkanlah Mamu, sebenarnya Mamu untuk kita semua. Sebab itu nasihat ini jangan dibiarkan sekadar berlegar di hadapan layar TV sahaja. Ya. Tapi ambil handphone sekarang ini, lakukan sedekah di waktu awal pagi. Ya. Tadi kita telah subuh, fajar. Sekarang tulu'u syams, matahari dah naik. Ya. Bahkan sekarang waktu duha. Perbanyakkanlah sedekah. Mudah aja. Pegang handphone, pergi dekat Tanyalah Ustaz pada FB. Ya, like, komen dan share banyak-banyak. Satu saja niat. Ya Allah, ini aku mampu untuk melakukan sedekah kerana jawapan Mamu ini mesti disebarkan. Allah menyatakan innalladzina qalu, sesungguh-sungguhnya orang yang telah berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Mamu, apa dia? Ya, jawapan Allah kepada mereka, tsumastaqamu. Kemudian selepas daripada itu hendaklah kamu semua istiqamah. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab demikian ayat yang ke-29 tadi, nyata sungguh segala penyesalan, kekecewaan tak ada guna dah pada hari kiamat tu Mamu dan semua yang sedang menonton dan kami juga yang berada di studio ini. Kerana kalau nak mengelak lagi saat-saat kecewa, penyesalan, ya, elaklah sekarang ni waktu kita berada di dunia ini, bukan nak mencari masa amalan tidak berguna lagi. Saya cukup ingat antara pesanan yang selalu disebut oleh yang berbahagia Ayahanda Datuk Haji Abu Qasim bin Ahmad, ya. Cukup bin Abdullah, cukup ingat, ya. Ayahanda Haji Qasim bin Abdullah ni dia kata, Radhi, ingat yang Nabi pesan kepada Salmanul Farisi. Kalau nak kereta dengan dia, ada majlis-majlis tertentu, duduk dengan dia, makan atau sebagainya. Itulah pesanan dia. Sampai sekarang, walaupun dia uzur. Ya. Jadi beberapa tempoh ketika saya jumpa, dia pesan lagi. Dia kata, Rasul selalu pesan dekat Salman. Apa kata Rasul? Salman, beramallah kamu di negeri yang tiada balasan padanya. Pastikah ada balasan sekarang ini? Kalau saya buat baik sekarang ni dengan Dai Anas, belum tentu kebaikan itu dibalas dengan emas, permata. Belum tentu. Tapi kata Nabi kepada Salman, seperti yang dipesan oleh Ayahanda Datuk Haji Abu Qasim Abdullah. Dia kata, kerana kamu akan diberi balasan di negeri yang tidak ada lagi amal padanya. Quran gunanya di dunia. Saya tersentak apabila seorang daripada guru kami sebut, Quran ini gunanya di dunia, akhirat besok tak ada guna. Waktu itu kita, tersentak kita. Kerana dia kata, kamu akhirat besok kamu nak baca Quran, tak akan menghasilkan lagi pahala kepadamu. Betul. Kerana negeri akhirat itu negeri terima balasan. Maka ayat 30 inilah Allah berkata, inilah pokok dia, inilah tunjang dia, inilah asal usulnya. Apa dia? Tuhan kami ialah Allah. Itu dia jawapannya. Ya, Tuhan kami ialah Allah, tak ada Tuhan melainkan Dia. Ya, inilah pendirian yang kita mesti tetapkan teguh-teguh, tak boleh dilepaskan lagi.
Jomlah belajar sedikit bahasa Arab. Kalimah istaqamu, ya, itu pokok kata. Masdarnya ialah istiqamatun. Ha. Apa maksud istiqamah tu? Teguh pendirian, mamu. Tegak lurus, teguh tegak. Kelantan kata tak ada gok-gek dah. Kemah keming kejak gig, dia kata. Tak ada gok-gek lagi dah, dia kata. Jadi ini satu benda yang tidak bergeser, tidak berganjak, tidak dapat dicondongkan kiri ke kanan, tidak dapat dimundurkan ke belakang ataupun dimajukan ke depan, dengan arti kata dia mesti kukuh sungguh Tuhan kami. Kalau kita ini jadi seorang yang Muslim, Tuhanku Allah, kita umat yang benar-benar, kita bergabung semua dalam satu pendirian, insya-Allah kita akan bertemu di syurga dan abadi dengan Rasul yang kita rindui, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan banyak lagi akan kita bicarakan, Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita berjeda seketika. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita pada pagi ini berbicara topik tafsir dan taranum serta tadabbur surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Marjab dan Fadhil Ustaz. Kita ada sedikit bahan untuk kita kongsikan kepada para penonton, ibu-ibu ayah sekalian, iaitu sempena dengan sambutan Maulidur Rasul, tonton sinema membawakan sebuah teater drama musikal riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menampilkan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Jamal Abdillah dan Amy Search. Saksikan sirah junjungan tahajud cinta di tonton sinema bermula 19 Oktober ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita tonton, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita berada dalam bulan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya sentiasa kita perlu muhabbah dan cinta kepada Rasulullah. Dan jadi untuk itu saya nak mengajak kepada para penonton teruskan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat baginda di akhirat. Amin insya-Allah. Dan di talian pada ketika ini Ustaz, dengan izin kita raikan sahabat pemanggil yang berikutnya. Hello, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah sihat. Apa khabar dan Yunas dan juga Ustaz Muhammad Rozi? Alhamdulillah. Silakan soalannya. Soalannya dengan dalam ayat 29 tadi. Ya. Tadi dinyatakan orang kafir bertanyakan dua golongan antara manusia dan juga jin itu. Dan saya nak tahu, apakah peringatan yang patut diambil oleh bagi kita, bagi saya lah dan juga yang lain, adakah kemungkinan akan ditanya di akhirat nanti pada dari golongan kafir ni yang tidak menegur, tidak memberi kefahaman tentang ajaran Islam kepada mereka. Sebab soalan yang ditanya ni menunjukkan seperti manusia dan juga jin. Jadi apakah peranan yang patut kita ambil ni bagi saya ni? Baik. Terhadap orang-orang kafir yang ada di sekeliling sahabat pakan kita. Ya, baik. Takut besok di soal di sana kita InsyaAllah, beri pengetahuan ataupun pengajaran tentang Islam. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar. Soalan yang cukup luar biasa. Bila mana sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, mungkin dalam kalangan mereka masih lagi belum menerima Islam, dan peranan ataupun cara kita menyantuni mereka, sebab takut nanti kita disoal di akhirat nanti Ustaz. Dan juga sedikit soalan tambahan mungkin untuk renungan kita bersama para penonton. Ada juga dalam kalangan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ataupun non-Muslim bertanya, Ustaz, kami ni orang kafir ke? Jadi dia nak
klasifikasikan perkataan kafir itu perlu diterjemahkan dan diterangkan kepada mereka. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Terima kasih Cik Ilyas Abu Bakar dan terima kasih Tuan Anas ya. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Sebelum nak lanjutkan bicara, saya akan terus merayu agar semua berkongsi ilmu ini. Ya, like, komen dan share banyak-banyak. Ambil handphone tu, lakukanlah infak, niatkan untuk dapat redha Allah. Kenapa? Ramai yang masih tak tahu ta'rifan kafir. Secara umum, kafir itu terbahagi kepada dua. Bukan nak sebut zimmi dengan harbi, tak. Ya. Ada orang yang kafir pada nikmat Allah, atau juga disebut kufur nikmat. Ada orang yang kafir pada syariat Allah, juga disebut kufur syariat. Ini nak bagi mudah. Ini jawapan nak bagi orang awam seperti saya faham. Ya. Yang dikatakan kufur nikmat itu ialah mereka itu mukmin, muslim, beriman. Mengaku, amanta? Adakah engkau telah beriman? Dia jawab, amantu, aku telah beriman. Akan tetapi buat dosa juga. Allah. Orang kata, adakah orang beriman buat dosa, Ustaz? Ada. Kerana iman itu yazid. Dia boleh bertambah-tambah. Wa yanqus, dan boleh berkurang-kurang. Pernah kita dengar iman senipis kulit bawang, bukan? Allah. Ya. Adakah mereka itu tidak beriman? Mereka beriman. Seperti Allah sebut dalam surah As-Saff, muka surat 551 ayat yang kedua. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, dan ya Nas. Wahai orang-orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian. Lima taquluna, wahai orang beriman ya. Kenapa kamu bercakap gebang sana sini ya? Ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Allah. Kamu tak ada ISO, tak ada international standard. Sebab kamu bercakap benda kamu tak buat. Dan ISO ni dia mudah ya, buat apa yang dicatat, catat apa yang dibuat. Ya, jadi jangan cakap kosong. Lalu kata Allah, kabura maqtan. Allah murka dengan orang-orang mukmin. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Jadi bercakap tapi tak buat. Itu satu. Jadi hadirin rahimakumullah, kena faham ya. Walau dia beriman, tapi kalau dia mengkufuri syariat Tuhan, dia termasuk golongan orang yang mengkufuri ya pemberian Allah, dia tak tahu terima kasih dengan Allah. Itu satu. Beriman tak? Beriman. Islam tak? Islam. Kenapa tak solat? Solat wajib tak? Wajib. Kenapa tak solat? Allah Ustaz, malas lah. Allah. Tahu tak dosa? Tahu dosa, tahu. Kenapa tak buat? Malasnya. Tu. Itu kufur pada nikmat. Adapun kufur pada syariat Allah Subhanahu wa taala, bila ditanya Allah Taala ada? Tak ada. Kenapa tak sembah Allah? Dia bukan Tuhan. Tu habis. Itu orang yang tidak mempercayai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang percaya Allah tapi tak mahu menyembah dia. Allah. Ada orang percaya Allah tapi menyatakan Allah ada mak, ada ayah, ya, ada anak pinak, ada keturunan, ada cucu cicit, ya, ada teman sekutu dengannya. Sedangkan Allah Taala menyebut dengan jelas dia tidak ada teman sekutu, dia tak pernah mengenali teman dan sekutu dia. Karena itu Al-Hasan bin Thabit, ya, sahabat Nabi Hasan bin Thabit radhiyallahu taala an, satu ketika dia berkata ada benda yang Allah Ta'ala jahil. Sudah. Allah Akbar. Kalau dia cakap dalam tanyalah ustaz biar tahu, memang bertambah keliru dah jawab dia. Allah Akbar. Tapi jawapan itu diketahui. Ya. Lalu Sayyidina Ali Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dia kata, Hasan, ya, gurauannya cukup berbisa. Apa yang Allah Ta'ala jahil, apa yang Allah Ta'ala tak tahu? Dia tak pernah tahu ada sekutu dia. Allah. Tiba-tiba kita menyampaikan kepada Allah, ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanah. Maha suci Allah. Tak ada, la syarika lahu. Tiada pada dia sebarang sekutu. Jadi kalau orang tanya, kami ni duduk dalam golongan orang yang kafir kah? Kafir ni artinya mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan
ta'arif kafir itu kena faham pada kacamata Islam itu sendiri. Bukan difahami pada kacamata yang tertentu. Itu satu. Panjang pula jawapan ni. Allahu akbar. Ya, Kita ada jadi pemanggil tak sebenarnya? Saya ada pemanggil ni. Saya ingat kita raikan dulu pemanggil. Ya, betul, kita Ustaz. boleh selit-selitkan jawapan Cik Ilyas tu pada perbincangan ke hadapan insya-Allah. Jawapan tambahan kita akan ikuti selepas ni Ustaz. Kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini. Encik Omar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Muhammad Rozli Muhammad Rajab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Seperti kita sudah maklum Ustaz kita orang Melayu ni dia tak apa nak faham bahasa Al-Quran ni. Memang kita ramai Al-Hafiz Ustaz, tapi tak berapa ramai Al-Faham ini Ustaz. Jadi apabila dia baca Quran, memang ramai Al-Hafiz kita penghafaz Al-Quran banyak, Alhamdulillah. Tapi memahami itu, Al-Faham itu tak berapa ramai lah Ustaz. Jadi apabila satu-satu ayat Al-Quran itu, dia tak faham. Jadi masalah lah juga Ustaz. Kerana apa? Kesilafan tu berlaku. Lepas itu kerana tak faham. Mereka tak faham. Saya pun tak faham Ustaz. Bahasa Arab ni. Tapi bahasa Arab, orang Arab sendiri pun boleh membantah perkara-perkara yang macam itu. Jadi soalan saya Ustaz, apakah tindakan yang harus kita lakukan sebagai umat Islam supaya kita tidak terkeliru, biar tahu jangan keliru dan jangan berlaku apa-apa kesilapan kerana kita tak memahami apa yang disarankan di dalam Al-Quran itu sendiri Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid dari Felda Cini yang bertanya soalan tentang faham tu Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Dia bila berkaitan dengan faham tu bahasa Arab. Ya. Faham tu pun bahasa Arab. Ustaz. Fahim tu? Kalau guru kita dia akan tanya fahimtum. Kalau dia nak gurau kat kita dia bagi bunyi khayshum lagi banyak kan. Fahimtum. Dia nak peli kita tu. Kita pun jawab fahimna, kami dah faham. Ya Allah. Dia pun suka. Okey. Pelajaran seterusnya. Cik Omar Abdul Majid dan semua yang sedang menonton. Dan kami semua di konti studio ini. Ya. Apabila menyebut tentang, bukan semua orang tahu. Orang Arab pun tak tahu bahasa Arab. Orang Melayu pun tak tahu bahasa Melayu. Ya, seperti kalimah kita berjeda dahulu sebentar. Tu. Saya suka sebenarnya kalimat tersebutnya berjeda. Jika kita berjeda tu apa Ustaz? Ya. Kalimat-kalimat yang kita tak biasa guna seperti kalimah fatara. Satu ketika para sahabat juga bertanya, apa makna fatara? Seperti yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin At-Tahirah. Apa dia? Ketika Nabi kata, "Inna hadhihi al-habbata as-saudaa shifaa'un min kulli da'in illa min as-sam." Qultu wa masam ya Rasulullah? Qal al-maut. Ketika Rasulullah menyatakan tentang ini dia sesungguhnya inilah satu biji hitam, biji rin hitam, biji warna hitam. Bahasa saintifik dia sebut Nigella sativa. Jangan keliru juga ya. Kadang biji benih lain pun warna hitam juga. Ya, okey. Baik, dia kata dalam biji rin hitam ini ada syifa, ubat min kulli da, bagi segala penyakit yang sesuai untuk diubati dengannya, illa minassam, kecuali daripada assam. Sayyidatina Aisyah itu bangsa apa? Arab. Daripada kaum apa? Quraisy, Bani Tamim. Kerana ayahandanya iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu daripada Bani Tamim. Bangsa Arab tu. Dia pun tanya qultu, dia kata aku telah berkata wa masam ya Rasulullah. Apa dia assam itu? As-samu tu apa dia? Orang Arab kan tu? Tanya orang Arab juga. Lalu Nabi kata al-maut. As-sam itu adalah kematian. Allah. Itu. Jadi tak ada jalan. Pembukanya ialah belajar. Jom. Jadi itu yang kita minta share banyak-banyak, tanyalah Ustaz. Biar yang tak tahu tu tahu agar tak ada keliru lagi. Ya. Ini pun kita punyai hanya masa yang sangat terhad. Ya. 6.30, 8.30. Dan kita menghampiri jam 8. Ya. Masya Allah. Maka istiqamah yang dinyatakan tadi itulah perlu. Kerana malaikat
akan turun menyampaikan kepada orang-orang yang istiqamah ini, alla takhafu wa la tahzanu, kata malaikat. Agar kamu jangan rasa takut dan jangan rasa duka cita. Proses pembelajaran ini sebenarnya proses yang sangat indah dan mengembirakan. Jika ditanya kepada saya, tak tahulah orang lain, ya, Ustaz, ya, apa saat paling best, Ustaz? Saat paling best ialah saat waktu belajar. Tak ada benda lain nak fikir sebab mak ayah pesan kau pergi belajar. Kan kita orang bukan suruh kau bekerja. Mak ayah tak pernah suruh hang, cakap utara Mak ayah tak pernah suruh hang duduk jadi kebau, jadi lembu, duduk bajak tanah dan duduk mengalah. Mana ada bajak sebut mengalah. Tengah-tengah bawah bendang tu. Pergi mengaji. Saat itu paling baik kerana kita pergi tu dengan keredaan mak ayah. Dia tak suruh fikir macam mana nak bayar yuran ni, mak ayah tak ada duit ni. Tak. Cuba belajarlah. Sekarang ni ada ujian lah sikit. Ada anak isteri sama-sama belajar. Belajar pula dekat rumah PDPR. Sudah pakat berebut line. InsyaAllah. Sebab waktu senang tak nak belajar sungguh-sungguh. Waktu susah barulah waktu tu ada kesedaran. Ala kulli hal, biar ia menjentik kalbu kita. Betul. Jadi Cik Omar dan semua tak ada jalan lain. Jomlah belajar, jomlah menadah, ya. Jomlah hilangkan kejahilan. Itu aja nasihat buat saya dan semua, wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan semasa Ustaz, bila mana kita sebut tentang tafsir ni, kita nak teruskan lagi dengan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Ustaz, dengan izin Ustaz. Silakan. Ustaz Ziatul Sidik, penonton setia kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-30. Bagaimanakah yang dikatakan ciri-ciri orang yang teguh keyakinannya? Apakah ia merujuk ke tauhidan seseorang yang senantiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, dikatakan ciri-ciri tentang orang yang teguh keyakinan, adakah dia rujuk kepada tauhid? Hadirin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dikatakan istiqamah itu, orang yang betul-betul teguh keyakinan itu, dia rapat jik. Tak ada gegok dah, rapat jik, dia kata. Maksudnya kemah keming ni tolak tak jatuh lah, orang utara kata. Tolak tak jatuh. Ustaz, ni sifat baharu ke? Mula nak masuk, ya. Ini pelajaran apa? Pelajaran akidah. Daripada 3 perkara paling penting dan pokok dalam agama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Kerana itu orang tanya, Ustaz, nak kenal ajaran sesat, tengok kat mana Ustaz? Tengok pada 3 ni. Betul. Tak boleh tengok satu je. Betul. Tak boleh. Kita kena cross check. Guru kami selalu pesan, jangan percaya apa yang dilihat, jangan percaya apa yang didengar, jangan percaya apa yang diketahui. Itu dia. Lihat, dengar, tahu, jangan percaya lagi. Betul. Kena cross check. Cross check itu bahasa Arab sebut apa? Tabayyun. Dengan izin, ya, bukan mangkuk ayun. Tu. Bukan tibayun. Bukan tibayun. Cubitlah sikit pagi ni. Jadi ciri orang ini ialah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dan Imam Nasa'i serta Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku nak buat ni istiqamah ni, aku nak buat bagi teguh ni macam mana? Katalah kamu kata qul amantu billah fastaqamu. Kamu kata aku telah beriman dengan Allah Taala dan fastaqim, kamu hendaklah berpegang teguh dengan pendirian itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah Ustaz, kita akan kupas dan juga ikuti sambungannya setelah ini. Banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz kepada para penonton. Kita akan tamat di TV3, siaran kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kita masih lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tafsir dan tarenung serta tadabbur surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Dan masih lagi kita bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab. Jadi terus mengantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 0377261603, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen dan juga soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa di FB Live yang menonton kami, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, dengan izin kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, Ros Mahizan Abdullah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada ayat yang ke-30, apakah maksud malaikat mengatakan janganlah kamu takut dengan apa yang akan dihadapi dan jangan merasa sedih terhadap apa yang sudah berlaku? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Apabila kita melihat kepada sebutan malaikat, malaikat kata apa? Allah takhafu, hei manusia. Hei manusia, ya, yang mana telah beriman, yang mana telah istiqamah. Malaikat kata jangan kamu takut. Allah takhafu, do not fear. Wala tahzanu, and do not grieve. Wa abshiru bil jannah. Kenapa? Kerana but receive good tidings of paradise allati kuntum tu'adun, which you were promised. Ya. Malaikat ini satu makhluk yang sebenarnya inilah yang kena kita jadikan pendamping kita. Yang kata pendamping kan. Pendamping. Pendamping. Jadikanlah malaikat itu pendamping. Ya. Sebab apa? Malaikat kata nahnu awliyaukum. Tu ayat 31. Allah. We angels, we were your allies in worldly life and so in the hereafter. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. And you will have therein whatever your souls desire, and you will have therein whatever you request or wish. Ini kerja malaikat. Ya. Bila malaikat kata jangan takut, jangan sedih, kenapa? Kami utusan Allah. Seperti halnya yang berlaku ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diziarahi malaikat. Jibril, Mikail, ada kata juga yang ziarahnya Israfil. Wallahu alam, tapi pastinya Jibril dengan Mikail. Mereka pergi ziarah Sidna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waktu itu Sayyidina Ibrahim menyembelih. Ada sebut kata sembelih anak kambing, anak lembu. Ya, jadi hidangkan daging. Mereka tak makan. Mereka kata kami tidak makan dan kami tidak minum. Jadi Nabi Allah Ibrahim kata, kenapa? Kami adalah utusan Allah. Allah Akbar. Kami datang nak bagi tahu engkau akan dapat anak. Sebab itu dinamakan Ishaq itu kerana Ishaqil dalam bahasa Ibrani, maksudnya anak yang diperolehi, yang diberi oleh Tuhan. Il itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Ishaq itu maksudnya ketawa kecilnya Sayyidatina Sarah. Di belakang tabir. Dia ketawa kecil. Tak usahlah kita nak buat ajuk ketawa. Kita pun tak tahu macam mana ketawa kecil tu. Ya. Tapi malaikat kata, jangan takut wahai Ibrahim. Jangan takut wahai Sarah. Kami adalah utusan Allah. Kami datang bawa berita gembira. Kami juga datang untuk pergi kepada anak saudara engkau, iaitu Lut alaihi salatu wassalam, untuk kami ajar mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan malaikat berkata begitu kenapa? Malaikat itu adalah makhluk yang istimewa, unik. Tapi kita kena ingat darajat manusia jika beriman melebihi daripada malaikat yang muqarrabun. Hadirin rahimakumullah, sedikit jika diizinkan untuk saya buat penambahan. Malaikat ini ada bersama kita sekarang ni pun. Sekarang ni Ustaz, ya sekarang.
Kat mana duduk? Kiraman katibin. Raqibun atid. Yang mencatat segala apa yang baik, segala apa yang tak baik. Ada orang bercakap, malaikat tak catat benda-benda kosong. Siapa yang kata? Allah. Siapa kata? Datangkan dalil. Ya. Sebab ada orang yang berkata dekat atas kubur tu, kalau kita bercakap kosong lebih baik daripada kita buat talqin. Astagfirullah. Akbar, insya-Allah. Kerana dia kata talqin tu benda bid'ah. Fahamlah tuan-puan. Talqin itu peringatan kepada yang hidup. Dan yang mati tu dengar tak bicara orang hidup? Dengar. Kalau tidak, kenapa kita bagi salam kepada kubur? Kalau kita lalu kawasan perkuburan, sunnah kita sebut Assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum sabiqun. Wa nahnu bikum insyaAllah lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Tak payahlah bagi salam kalau mereka tu pekak, tuli, tak dengar, tak tahu apa-apa. Adakah Nabi mengajar benda yang bertentangan? Tak ada. Allah Akbar. Yang suka cipta pertentangan ini orang yang sentiasa mencari nahas untuk membawa orang ke jurang pemisahan di antara iman dan kufur. Allah Akbar. Jadi elakkan diri dengan golongan-golongan seperti ini yang tampak zahirnya berilmu, hakikat dalam batinnya kufur. Allah Akbar. Dan jahil sesungguh-sungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Jadi satu penjelasan yang mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya di Facebook Ustaz pada ketika ini. Kita raikan soalan yang berikutnya. Masrifah Nur Jama'in yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-31. Orang yang apabila mendapat kurnia ia bersyukur. Apabila ditimpakan ujian ia tidak berkeluh kesah dan berputus asa. Adakah ia akan mendapat jalan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah ini tanda orang yang redha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, buat kamu di akhirat itu apa sahaja yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Bolehkah Ustaz huraikan maksud ayat ini? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Terima kasih Kak Masrifah Nur Jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Untuk soalan pertama dari beliau, jawapannya ialah ya. Kerana orang-orang yang dapat kurnia Allah Ta'ala, dia jenis orang yang baik pun terima kasih ya Allah, tak baik pun terima kasih ya Allah. Ini yang disebut ajabah. Ajaib sungguhlah orang mukmin ini. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, dia bersyukur. Dia dapat yang tak baik pun dia bersyukur. Kerana apa? Bagi dia yang tak baik itu ada hikmah di sebaliknya untuk sesuatu yang dia pelajari. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada di kalangan mereka tu yang bersedih kalau tak demam. Allah. Kita seronok melompat. Orang tanya Ustaz sihat? Ustaz sihat. Tak pernah sakit Ustaz? Uish, tak ada. Astagfirullah. Allah. Para sahabat Nabi ada yang muka syukur. Apa hal kau ni? Allah. Seminggu dah tak sakit. Hai, pelik ni. Ya? Orang tak sakit, orang seronok. Ini kamu tak sakit, kamu sedih. Ya, kerana aku takut Allah lupa pada aku. Allah. Ketika Allah datangkan kesakitan padaku, waktu itu aku akan sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok tu. Ya. Seperti kata Nabi Allah Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, maka jika ketika aku telah sakit, maka dialah yang jadi sang penyembuh bagiku. Allah Akbar. Orang kalau sakit Allah 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 Allah. Kan? Luku sakit baru tahu. Waktu sihat cucuk langit ke main. Allah Akbar, insya-Allah. Ya. Maka betul. Yang kedua bila malaikat kata walakum fiha ma tashtahi. Bagi kamu dalam syurga tu apa yang kamu teringin nak buat. Syahwat tu syahwat. Bagi kena faham kataan. Tashtahi tu apa yang kamu ada teringin syahwat. Oh dahsyat. Ustaz, di dunia ada orang ada syahwat. Akhirat besok macam mana Ustaz? Masya Allah, syahwat di akhirat esok. Semua syahwat ketenangan. Allah Akbar. Itu dia tu. Syahwat mutmainnah. Ya. Kerana apa? Duduk dalam syurga, nak buat benda-benda yang baik-baik semua. Satu benda yang pelik. Ustaz, kalau kita teringin nak buat benda tak senonoh atas dunia, kita takut dengan Allah. Akhirat besok kita boleh minta nak buat dalam syurga. Allah Akbar. Soalan-soalan pelik tak? Saya suka duduk dengan anak-anak muda. Dia buat soalan-soalan ni menyegarkan kita. Soalan rare dengan izin. Soalan rare dengan izin.
Jadi jawab pun saya kata ginilah, dah kita di dunia pun nak buat benda tak senonoh, kita malu dengan Tuhan akhirat besok. Lagilah kita malu kan. Masya-Allah. Yalah sungguh ustaz. Walakum fiha ma tad'un, bagi kamu dalam syurga besok ni apa yang kamu panggil, kamu request, kamu wish, kamu nak datang. Ini yang selalu mak-mak kita kata puasa lah. Betul. Teringin aiskrim, mak puasa esok masuk syurga esok. Teringin aiskrim, aiskrim mai. Dahsyatnya mak. Itulah ajaran mak kita, mengambil simpulan daripada ajaran yang suci, tapi agar kita faham sesuai dengan umur kita waktu itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Betul Ustaz. Kita tahan sekejap je. Ustaz dia dapatlah tu. Tengok dapat betul Ustaz. Masya-Allah, makbul doa mak kita. Amin. Mulut masin, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz di Facebook kita ada Ram Desaru. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, siapakah di antara golongan yang akan diberikan serba kemewahan sebagai sambutan penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-32? Apakah maksud dan bentuk pemberian yang serba mewah daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Menarik soalan daripada Ram Desaru di Facebook, yang mana luar biasa, masya-Allah, penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan itu. Sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Ram Desaru. Menarik soalan ini ya. Soalan ini merujuk pada surah Fussilat ayat yang ke-32. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuzulan min ghafurir rahim. As accommodation from a Lord who is forgiving and merciful. Ini dia. Jadi yang dikatakan serba mewah ini, hadirin hadirat rahimakumullah, segala-galanya apa yang tak pernah dapat di dunia akan diperolehi di akhirat. Ngomong kosong aja ini. Allah. Tak, orang Arab kata kalam fadhi. Cakap kosong ya. Tak. Apa lagi yang lebih benar melainkan firman Allah? Apa lagi yang lebih tepat, yang lebih betul, yang pasti? Ya, tak pernah memungkiri janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak pernah dia memungkiri janji. Janji Allah pasti berlaku. Jadi, anggap kita ini di dunia sebagai tetamu sultan. Ya, kita masuk ke istana. Kita masuk ke istana tu bukan kita pergi dengan kenderaan kita. Duli Yang Maha Mulia Tuanku hantar rombongan khas menjemput kita. Diiringi ada rider ikut. Masuk sahaja balai penghadapan, ya. Masuk dibentangkan kapet merah. Dan diajak duduk bukan di kerusi bawah, tapi di sebelah duli tuanku. Allah Akbar. Wih, kita kata boleh betul kan ni Ustaz? Ya. Jika nak berlaku, dia pasti berlaku. Tiada yang mustahil. Waktu itu bayangkan kita tetamu yang Masya Allah, tabarakallah, teristimewa. Itu manusia ya. Itu manusia. Sekarang ni akhirat. Benda yang tak boleh nak dibayang sebenarnya. Kalau saya kata bayangkan pun tak boleh. Fikirkan pun tak boleh. Kerana tak sama. Kalau kita pernah pergi Al-Hamra, Spain. kita pergi di Court of Lion. Dia menggambarkan 4 aliran sungai yang dibina di situ di Dewan Singa disebut sebagai antara 4 jenis sungai yang ada di syurga. Allah Akbar. Itu pun kita kata cantiknya belum. Hanya sekadar gambaran. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, tunggulah, ya, sabarlah. Buatlah segala apa yang kita buat di dunia ini dengan satu niat mencari redha Allah Ta'ala. Kerana segala benda yang akan pasti kita akan dapat di negeri abadi. Di sanalah orang beriman itu akan saksikan keindahan yang mutlak, keindahan yang meliputi benda, akal, ya, hakikat, maknawi dan tasawuri. Masya Allah, tabarakallah.
Wallahu a'lam. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi semestinya Ustaz akan kita kongsikan kepada para penonton. Jadi jangan ke mana-mana, terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Rozi bin Rajab untuk tafsir, tarannum serta tadabbur surah Fussilat ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Dan kurang beberapa hari saja lagi Ustaz, kita akan meraihkan detik keramat, iaitu 12 Rabiul Awal, yang mana kelahiran insan yang cukup agung, cukup mulia, iaitu baginda Nabi SAW, yang mana menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi mari sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi. Silakan. Di detik-detik terakhir kita ini, untuk kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada surah Fussilat ayat yang ke-32. Sebagai hidangan bagimu daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Soalannya, apakah jenis hidangan yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Seperti mana kita tahu, apapun yang ada di dalam syurga tidak pernah terjangkau di akal fikiran kita. Adakah ahli syurga mendapati benda-benda yang dia tidak tahu kewujudannya di dunia pun ada sebenarnya di syurga? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Itu soalannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab soalan dari Muhammad Faizal Ahmad. Memahami perkataan nuzulan, ya. Bukan hanya sekadar hidangan. Kalau kita cerita accommodation, itu lebih luas, ya. Apa yang dipersembahkan, dihidangkan. Kalau kita lihat penggunaan kalimah hidang ini sangat luas, ya. Dalam bahasa Melayu, kita boleh sebut kami hidangkan. Bukannya semata-mata makanan. Tapi mungkin hidangan yang dimaksudkan itu ialah pemandangan. Ataupun satu bentuk tarian. Ataupun satu bentuk pancaragam. Ataupun apa yang dipertontonkan. Juga disebut hidangan. Ya? Hidangan buat kalian semua. Oh, dia pun tunjuklah satu seni tari. Contoh. Hidangan ini sangat cantik sebab disebut min ghafurir rahim. Ada dua nama dan sifat Tuhan di situ. Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Sifatnya sangat suka mengampunkan. Kemudian disebut Rahim, Lord who is forgiving and Rahim merciful. Rahim ni beza dengan Rahman. Pak Rahim ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat saja. Sahaja Ustaz. Lebih-lebih tu ada di akhirat. Dunia ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini benda yang tak pernah dilihat di dunia. Esok kita akan dapati di syurga. Bagi mereka yang ateis, ni golongan yang menolak agama dan tak menerima keberadaan Tuhan dalam kehidupan. Allah. Cerita Tuhan tu siapa tu bab lain. Ya. Pada dia no creator. Tak ada yang mencipta. Habis itu jadi macam mana? Sendiri by itself. Jadi sendiri. Cerita orang yang belajar fizik, dia sebut Big Bang. Dan dia sebut kat belakang tu theory. Not a theory, but benda yang real thing. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا.
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Adakah orang-orang yang kafir itu, lagi sekali, kejap lagi mudahan ada sedikit masa untuk uraikan. Adakah orang yang kafir itu tidak pernah melihat bahawa sesungguh-sungguhnya langit dan bumi dulu adalah oneness world, dunia yang satu. فَفَتَقْنَهُمَا, kamilah yang memisahkan dengan pisahan yang dahsyat. Itulah dia Big Bang. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami jadikan dari air akan semua entiti yang namanya living things, kehidupan. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ, orang kafir tadi, kenapa mereka tidak lagi mahu beriman? Maka itulah simpulan jawapan kepada saudara kita yang bertanya tadi. Saya nak sambung sikit dengan izin, beberapa minit mungkin. Yang dikatakan kafir itu jangan salah sangka, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, wahai jiran tetanggaku, ya, wahai yang kami muliakan. Kerana kafir kalian itu adalah satu ilmu dan ujian buat kami. Ya, kerana apa? Orang kafir pernah datang bertanya, Ustaz, esok Ustaz ke syurga, kami ke neraka. Tak, saya kata. Kenapa? Jika kamu mendengar apa yang saya sampaikan dan kamu mempertimbangkan, meneliti dan datang keyakinan dengan hidayah yang Allah beri. Dia kata orang Islam selalu sebut tak sampai hidayah tak jadi imanlah kami. Tak. Allah dah kurniakan kamu hidayah. Yang pertama apa dia? Akal. Kamu boleh fikir. Ya. Kamu boleh fikir. Tapi kerana kamu tak nak fikir, kamu tak nak ambil kebenaran, jadi fikirlah, Ustaz, besok Ustaz mati ke syurga, saya ke neraka. Dia ulang lagi soalan. Allahu Akbar. Saya kata kepada dia, tak nak sebutlah nama dia, saya kata pada dia, jika segala usaha dakwah saya ini telah pun sempurna dan kamu tetap menolak, cukuplah hujjah. Begitulah jawapannya. Tapi kalau saya tak pernah menyeru kamu, sebenarnya punya hak atas diri kamu untuk kamu menyeru pada Allah. Ya Allah, ini Ustaz Radhi tak pernah ajak aku pun beritahu tentang Islam. Ya, tak pernah beritahu tentang iman. Apakah keadilanmu ya Allah untuk aku ke neraka, dia ke syurga? Dengan saya kena rentak ke neraka. Allah, saya sebut gitu. Dia pun, lain fikiran dia. Oh gitu Ustaznya, ya. Jadi kalian adalah saudara kami. Kalian adalah sahabat kami. Kalian adalah teman kami. Jadi mari kita bergabung, kerana Rasul tak pernah pun mengesampingkan golongan musyrikin ini. Ya, sebenarnya golongan kafir ini juga sebenarnya, kecuali bagi mereka yang harbi, yang menentang, yang nak bunuh, waktu itu barulah datang hak kita untuk mempertahankan diri. Jadi itulah sekadarnya. Wallahu a'lam. Ampun maaf dari saya. Allahu Akbar. Demikian antara perkara yang mudah-mudahan kita dapat sama-sama muhasabah, renung dan jadikan ataupun aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Fadil Ustaz atas perkongsian yang cukup luar biasa pada hari ini. Dan kita telah pun berada di minit-minit akhir rancangan. Dan sebagaimana biasa, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan di hari dan juga pagi Sabtu ini dan juga bulan yang mula ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga semangat kepada kita semua, insya-Allah Ustaz. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum kita berdoa, terlintas di minda saya sedikit penambahan. Wahai saudara-saudaraku yang belum lagi beriman, ya, ingatlah bahawa darah kalian, tubuh kalian, harta kalian dijamin oleh Islam. Islam adalah agama kasih sayang, agama kesejahteraan yang tidak pernah menzalimi sesiapa sahaja dan tidak akan membenarkan kezaliman berlaku. Maka fahamilah Islam. Jangan rasa Islamofobia, takut dengan Islam, kerana Islam adalah penyelamat kepada segala-galanya dengan satu syarat, mengikuti dengan jalan yang tepat dan betul. Mudah-mudahan pagi ini ada banyak barakah buat kita melalui program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Marilah kita memohon kepada Allah agar diberi segala kejelasan dalam segala kekeliruan. Mudah-mudahan kepada Allah kita mengharapkan segalanya untuk bertemu di negeri nan abadi bersama Rasul yang dirindui. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah. Kami meminta-minta denganmu ya Allah, kerana mengingatkan akan perintahmu, suruhanmu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, katamu ya Allah, nescaya akan ku perkenankan segala permintaanmu. Amin.
Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami yang menjarakkan hubungan kami denganmu. Ampunkan dosa yang meruntuhkan tembok-tembok penjagaanmu terhadap kami. Ampunkan dosa kami yang menyebabkan engkau benci memandang kami dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu kami yang kami telah tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari, yang telah lahirkan kami hingga koyak raba isinya. Ya Allah, bersimbah darahnya, berjurayan air matanya ya Allah. Ampunkan ibu yang besarkan kami dengan susu dari tubuhnya sendiri. Ya Allah, ampunkan ayah kami ya Allah, lelaki yang dibintikan nama kami dengan namanya, lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lelaki yang membela diri dan keluarga kami ya Allah, tak pernah berkira dalam segala pengorbanannya yang dia tahu semuanya akan engkau tanya di akhirat nanti ya Allah. Amin. Ya Allah, ayah ibu semakin uzur, panjangkan usia mereka dalam kesihatan, kesejahteraan, ketakwaan, keimanan, rezeki yang halal barakah melimpah ruah. Ya Allah, ampunkan mereka. Ya Allah, ampunkan mereka yang telah engkau jemput terlebih dahulu dari kami. Pindahkan mereka dari kesempitan liang lahat ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakan mereka nikmat yang abadi. Amin. Ampunkan pasangan hidup kami, anak-anak kami. Ampunkan seluruh yang bertugas menjayakan. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru pagi ini ya Amin. Allah. Ampunkan semua yang menonton dan menyebarkan dakwah ini ya Allah. Ya Allah, pelihara dan selamatkan Malaysia, ibu pertiwi, negara tercinta, tanah air bertuah ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hadirkan rindu cinta kami kepada Nabi kami sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Fadhil Ustaz. Sehingga berjumpa lagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.